Oke, jadi selamat pagi kepada semua. Jadi hari ini kita akan masuk kepada bab 3. Bab 3 iaitu bab elektrik. Oke, jadi untuk bab 3 ni, hari ini kita akan masuk kepada 3.1 iaitu arus dan beza keupayaan. Oke, jadi kita mulakan kelas kita pada hari ini. Okey, jadi hari ini kita akan masuk kepada 3.1 arus dan beza keupayaan. Tetapi sebelum kita masuk kepada arus dan beza keupayaan, okey, jadi kita akan lihat kepada medan elektrik dululah. Apa itu medan elektrik? Okey. Jadi alright, so kita mulakan. Apa itu medan elektrik? Jadi kalau kamu tengok contoh dalam buku teks, jadi cikgu buat penerangan menggunakan contoh dalam buku teks mulai daripada muka surat 92 lah. Jadi kalau kamu nak buat pembacaan, sila rujuk muka surat 92, lepas tu baru kamu isi jawapan dalam modul lah. Okay. Jadi medan elektrik ni ialah satu medan di mana semua bahan-bahan akan mengalami daya tarikan elektrik. Contohnya kalau kamu gosok-gosok sikat tu kan, seperti dalam eksperimen menengah rendah tu, kamu gosok-gosok sikat, apabila kamu dekatkan dengan aliran air, apa yang kita dapati, okay, dia punya yang ini contoh dia lah. Apabila kita caskan sikat ini, contohnya kamu gosok di baju kamu, baju sutra, di rambut kamu kan, dia akan menghasilkan cas. Apabila kita dekatkan dengan air, apa yang berlaku dengan aliran dia? Jadi aliran itu akan terpesong ke arah sikat tu. So itu yang pertama. Yang biasa dalam sekolah rendah pun dia ada mention, yang inilah. Okay, so semua ini merupakan contoh-contoh objek yang terdedah kepada medan elektrik. Okay, jadi cikgu simplifykan penerangan lah supaya kita boleh ringkaskan video ini. Okay, jadi kita pergi kepada takrifan yang sebenar. Apa itu medan elektrik? Okey, di muka surat 94. Okey, medan elektrik ialah kawasan, yang ini takrifan dia. Okey. Medan elektrik ialah kawasan sekitar suatu zarah bercas di mana sebarang cas elektrik yang berada dalam kawasan tersebut akan mengalami daya tarikan daya elektrik. Inilah dia punya takrifan dia. Okey, so medan elektrik ni dia ada arah. Pastikan kamu ingat macam mana nak lukis arah dia. Kalau dia cas, dia adalah positif. Okay. Kamu boleh tengok rajah 3.2 ni lah. Kalau cas dia ialah positif, pastikan arah tu sentiasa keluar daripada positif. Kalau cas dia adalah negatif, arah dia adalah masuk ke dalam. Okey, bermaksud kalau dia combine, okey, kalau dia combine nanti, kalau ada cas positif dengan cas negatif, pastikan apabila dia combine, dia akan menghasilkan corak yang bersambungan lah. Dia macam ni, dia keluar daripada positif, masuk kepada negatif. Jadi kamu boleh rujuk contoh-contoh kalau dua cas yang berbeza, berdekatan, apa yang berlaku, macam mana lukis pattern dia. Kalau cas yang sama, positif menolak, negatif pun menolak. Itu semua sudah kita tahulah, sudah maklum. Okay. Begitu juga dengan zarah dan plate yang bercas berbeza, macam mana nak lukis dia. Semua ini kamu perlu lengkapkan dalam modul yang kita sudah beli itulah. Okay. Jadi corak-corak yang ini, corak-corak dia, semua ini kita sudah kaji di menengah rendah. Dan corak-corak ni macam mana dia boleh dapat corak-corak ni? Sebenarnya corak-corak ini dia diperhatikan daripada eksperimen yang ini. Okay.
di mana dalam satu piring tu, satu piring kaca ni dia letakkan minyak, dalam minyak tu dia akan letakkan taburkan serbuk-serbuk suji ni. Serbuk-serbuk suji ni merupakan macam biji-biji serbuk besi lah, dia letak di dalam tu. Apabila dia letakkan dua plate yang berlainan, dua rod yang berlainan cas tu, satu cas positif, satu cas negatif. Jadi serbuk-serbuk besi ni akan bergerak mengikut pengaliran medan elektrik tadi. Positif akan bergerak ke negatif. Jadi daripada situ pergerakan serbuk-serbuk besi tu dia akan menghasilkan corak dia. Okay. Jadi macam mana nak lukis tu sudah ada dalam penerangan cikgu tadi. Okay, so semua tu kamu perlu lengkapkanlah dalam modul kamu. Okay, so itu merupakan medan elektrik, corak medan elektrik, dan kamu perlu tahulah apa yang kamu perlu ingat. Yang pertama, dia punya arah tu. Kalau positif, keluar. Negatif, masuk. Yang kedua, kamu perlu ingat macam mana nak lukis corak-corak dia. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa juga ingat takrifan dia. Apa itu takrifan medan elektrik? Medan elektrik ialah kawasan suatu zarah bercas di mana sebarang cas elektrik yang berada di dalam kawasan tersebut akan mengalami daya elektrik. Alright, so itu ialah konsep medan elektrik. Ingat daripada definisi dan rajah dia. Okay, next one kita akan lihat kepada formula dia. Okay, macam mana nak kira kekuatan medan elektrik. Okay, so dia ada dua kes. Kes yang pertama ialah sekiranya dia adalah di antara zarah dengan zarah. Okay, apa formula dia? Okay, inilah di sana, ini formula yang pertama. Okay, kekuatan medan elektrik pada suatu titik dalam medan elektrik boleh ditakrifkan sebagai daya elektrik yang bertindak ke atas seunit cas positif yang terletak pada titik tersebut. Jadi kamu boleh kiralah daya elektrik dia. E sama dengan F over Q. Okay, ini formula dia lah, kekuatan medan elektrik. F ni apa? Okay. F ni merupakan F ni merupakan daya. Daya biasanya Newton lah kan. Okay. Q ni merupakan cas. Cas dalam bab ini dia punya unit adalah kolom. Jadi kalau kita combine dia akan menjadi N. Unit untuk daya kekuatan medan elektrik nanti akan menjadi N per kolom negatif 1. Kolom dia punya simbol adalah C. Okay, kolom per, Newton per kolom. So itu ialah kekuatan medan elektrik bagi dua zarah. Dua zarah. Okay, kes yang kedua ialah sekiranya kamu nak kira, ini formula yang kedua. Sekiranya kamu nak kira kekuatan medan elektrik di antara dua plate. Kalau kita nak kira kekuatan medan elektrik di antara dua plate yang berbeza terminal dia, satu bercas positif, satu bercas negatif. Di sana satu bercas positif, satu bercas negatif. Formula yang kamu pakai lain pula, iaitu E sama dengan F over D. Kenapa dia tukar F dan D? Kalau kita perhatikan, dia tukar kan. Sini dia guna, this one dia guna Q. Yang ini pula guna D. Sebab tadi ialah di antara dua cas. Manakala yang ini yang ini pula di antara dua plate yang berlainan cas. Kalau dua plate yang berlainan cas, faktor yang mempengaruhi kekuatan medan elektrik itu ialah D dia. Apa itu D? D ialah dia punya jarak lah. Jarak seperti biasa kita guna meter. Ini masih merupakan daya iaitu Newton. Jadi dia punya unit nanti akan menjadi salah formula. Bukan F. Dia adalah V V.
Beza keupayaan. Kita tak panggil sebagai voltan, kita dalam bab ini kita panggil sebagai beza keupayaan. Jadi ini ialah beza keupayaan ataupun dalam dia punya unit dia adalah volt lah. Jadi apabila kita pemainkan unit, dia terbitkan unit, dia adalah volt per meter. Perhatikan, ini tadi ialah, saya ulang balik, kalau di antara dua dua zarah yang berbeza ataupun beberapa zarah tu, daya-daya medan kekuatan medan elektrik di antara zarah-zarah yang berlainan charge tu dia adalah F/Q. Manakala kekuatan medan elektrik di antara dua plate yang berlainan charge kita gunakan V/D. Dan masing-masing formula dia berbeza. Perhatikan. Cuma ini sejak pengiraan dia lah untuk bahagian medan elektrik ni. Okay. Selepas itu kita lihat pada contoh. Kamu akan pergi ke pengiraan lah. Ada pengiraan, beberapa pengiraan dalam modul kamu. Pastikan kamu kira berdasarkan kepada maklumat, berdasarkan kepada situasi dia dan pilih formula yang betul. Okay. Next one kita tengok contoh-contoh dia lah, apakah aktiviti yang kita boleh buat untuk mengkaji medan elektrik ni. Okay, yang pertama kamu tengoklah contoh di sini, macam mana susunan dia. Okay, so ini ialah bekalan kuasa, power supply yang kita biasa guna di makmal. Okay, dan terminal positif dan negatif ataupun dia gunakan DC direct current, arus terus. Dia akan positif sambung kepada plate positif, negatif sambung kepada plate negatif. Di tengah-tengah ni dia akan buat pelbagai-bagai aktiviti lah untuk mengkaji kesan medan elektrik terhadap sama ada terhadap bola polistrin, sama ada dia terhadap penyalaan lilin. Okay, ada banyak contoh dalam buku teks. Okay, kita akan kamu buat pembacaan sendiri sebab cikgu nak ringkaskan video ni. Okay. Contohnya ini ialah bola polistrin. Okay. Macam mana? Pertama sekali contohnya, untuk buat aktiviti ini, apa yang kamu buat ialah kamu sesarkan bola polistrin di sini. Sesarkan pada sebelah saja dulu. Mula-mula sesarkan pada sebelah. Let's say apabila saya sesarkan pada sini, bola polistrin ini akan bercas positif kan? Jadi apabila saya lepaskan, ingat sifat semula jadi cas tu, kalau cas yang serupa dia akan menolak. Apabila dia menolak, jadi plate positif ni akan tolaklah. Bola polistrin yang bercas positif tu ke arah yang berlawanan. Jadi apabila ditolak, bola ni akan berayun ke plate negatif. Sama juga apabila dia sampai ke plate negatif, bola ini pula akan bercas negatif. Cas positif daripada situasi atas nanti dia sudah hilang, dia sudah dinyahcaskan, kita panggil sebagai dinyahcaskan. Okey, jadi apabila sini sudah cas negatif, same thing, perkara yang sama akan berulang, cas yang sama menolak. Dia akan kekal berayun daripada positif ke negatif sehinggalah kamu matikan arus elektrik dia. Okey, itu ialah aktiviti yang pertama. Aktiviti yang kedua yang selalu disuruh pelajar lukis. Okey. Yang ini, kenapa nyalaan lilin tu boleh terbahagi kepada dua? Okey. Okey, let's say sini ialah plate negatif. Sini ialah plate positif. Okey, tengah-tengah ni banyak zarah-zarah udara kan, yang bercas positif, bercas negatif, bercas positif, negatif dan sebagainya lah. Okey, apabila arus elektrik tu di turn on, medan yang zarah-zarah udara yang ada di sini yang bercas positif akan tertarik ke sebelah negatif. Manakala zarah-zarah yang bercas negatif pula tertarik ke positif. Maka apa yang berlaku dengan nyalaan tu, dia akan tersebar kepada dua lah. Persoalan dia, kenapa sini lebih besar? Dia punya pemecahan tu ataupun pembahagian api tu lebih besar. Okay, so itu ada kaitan dengan jisim dia. Okay, ion positif
Lebih besar jisim dia, seperti dalam kimia kita belajar, proton lebih besarlah jisim dia. Manakala elektron pula lebih kecil jisim dia. Kalau kita tengok di sini, dalam Google pun, proton berapa jisim dia? 1 kan? Manakala elektron ialah practically tak ada jisim dia. Okay? Jadi itulah sebab kenapa pembahagian api sebelah positif tu ataupun yang tertarik ke plate negatif tu lebih besar disebabkan oleh ion positif yang lebih besar jisim dia. Okay, so kita berhenti setakat ini. Jangan lupa nanti kamu lengkapkan modul kamu, bahagian mana yang perlu lengkapkan, cikgu akan masukkan dalam Telegram. Okay, apa-apa soalan? Saya rasa tak banyaklah sebab ini saya cuma masuk sedikit saja. Cikgu cuma masuk sedikit dalam bab 3. Okay, apa-apa nanti kita bincang lagi lah. Okay, so dalam minggu ini kita akan masuk lagi kepada 3.1 bahagian 3.1 yang lain, iaitu arus elektrik, beza keupayaan. Okay, sebelum kita masuk kepada yang lain. Okay. Okay, itu saja. Kamu lengkapkan dulu modul kamu.